Okey, baca doa dulu. Okey, buka mic, baca doa, baca dengan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni faman waj'alni minal muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Yang lain buka mic, yang lain please buka mic. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Okey, Taha. Okey, Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau menanggung kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arasy. Yang lain kenapa tak buka mic? Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Semua sihat? Ustaz, alangkah bagusnya kalau awak semua buka mic dan buka kamera biasanya. Janganlah biar Ustaz cakap seorang-seorang. Tak baik tahu. Okey, bagus Farah. Ibarat bagus. Alhamdulillah. Yang lain, buka mic dan buka kamera. Baru Ustaz tahu awak tengah buat apa. Ustaz risau, Ustaz ajar-ajar awak tengah main, tengah tidur. Okey, awak tahu tak, kita dah masuk part yang terakhir dalam sirah tahun 4 ni. Kita dah nak habis syllabus dah. Jadi rugilah kalau tak nak buka kamera, tak nak belajar. Nanti habis dengan macam tu saja. Cuma sedikit lah. Sedikit orang kata apa, review. Untuk part yang terakhir ni, banyak sangat dia punya cerita banyak. Banyak cerita dia, tulisan pun banyak, tak ada poin-poinnya. Mungkin akan sedikit boring, dia lebih pada penceritaan. Okey, tak apa. Okey. Harap semua sihat. Sekarang ni Ustaz tengah berada di sekolah Siti tahun 1. Sekarang ni semua cikgu kena datang sekolah. Nak prepare apa? Nak prepare ni lah. Nak prepare kedatangan awak ni lah pembuka sekolah lagi. Nanti pembuka sekolah bulan 11 ni, semua murid akan datang lah. Tapi ikut penggiliran. Jadi cikgu-cikgu semua kena datang sini. Kena make sure, kena pastikan sekolah bersedialah untuk sambut kedatangan semua murid-murid Siti. Jadi apa Ustaz nak cerita hari ni sebelum kita belajar? Jadi Ustaz nak cerita pasal apa ada cadangan tak Ustaz nak cerita pasal apa ni sebelum kita start belajar? Apa yang peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ni? Peristiwa apa ya? Okey Ustaz, cuba cerita pasal peristiwa sejarah. Sejarah. Awak tahu tak? Ustaz baru baca semalam dekat Indonesia dia orang jumpa satu patung yang ada batu permata. Ustaz cerita sikitlah sebelum kita belajar sirah. Kita belajar juga sejarah pasal negara kita. Okey. Ada satu patung tu, tapi ini patung Buddha lah. Patung Buddha ni bukan agama Islam lah, Buddha ni. Jadi dia orang jumpa patung tu, dia orang jumpa sekali dengan permata. Dan harganya bernilai jutaan ringgit, jutaan pound. Mahal lah harga dia.
Jadi kalau awak, andai kata awak jumpa mana-mana, bertuahlah awak jumpa mana-mana harta karun. Sebab Malaysia ni dulu dikenali sebagai negara emas. Ingat ya, negara emas. Kita ni dulu panggil Malaysia ni dulu panggil semenanjung emas. Sebab kita ni ada banyak sangat emas. Kita ni pengeluar emas, keluarkan emas. Orang beli emas pun dengan kita. Jadi Malaysia ni dulu, sebelum jadinya Malaysia ni, memang negara kita ni masyhur dengan emas lah. Sampaikan ada pergi galaran pada kita. Semenanjung. Itu nak kata hebat tak hebat kita. Jadi ini sejarah manusia, sejarah masa kita lah. Andai kata rezeki awak gali-gali tanah, tiba-tiba keluar emas, kayalah awak itu. Mana nak tahu. Jadi orang-orang luar kan awak, bukan orang Malaysia lah, orang-orang negara luar, ikutlah negara mana, dia senyap-senyap datang Malaysia, senyap-senyap masuk Malaysia, dia buat apa awak? Cepat teka. Dia gali cari emas, curi emas kita. Dia ada. Ustaz tak tipu. Masuk berita hari tu. Orang luar, orang daripada Vietnam datang Malaysia, masuk dalam hutan, gali-gali tanah. Cari apa awak? Cari emas. Dia nak curi emas kita, bawa balik ke negara dia. Begitu sekali orang-orang luar tengok negara kita ni kaya. Jadi mereka ni masuk hutan kita, cari emas, curi emas kita. Padahal mereka bukan orang Malaysia. Mereka bukan orang Malaysia, tapi mereka nak dapat duit, sanggup curi emas daripada kita. Jadi kita patut rasa bersyukurlah kita lahir dalam negara yang kaya. Yang Allah jadikan kita Malaysia ni kaya dengan emas, kaya dengan minyak, kaya dengan apa, sumber-sumber jadilah. Kita ada hutan tau, kita ada hutan. Setengah negara dia tak ada hutan. Bayangkan negara Arab, ada hutan tak negara Arab? Negara Arab kan pada pasir kan, ada unta-unta. Malaysia ni ada apa? Malaysia ada burung cenderawasih, adalah burung-burung kan. Ada kuda ke? Ada badak, ada harimau. Mana ada harimau kat padang pasir? Kat Malaysia ni ada harimau. Jadi kita banyak sangat sumber alam. Kita ada ayam, kita ada apa? Ikan, ada kambing, ada rusa. Semua binatang yang hidup dekat hutan ni banyak ada kat Malaysia ni. Jadi Malaysia ni kaya dengan semua jadi kan. Supaya kita boleh ternak rusa, boleh jual rusa. Siapa kat sini pernah makan daging rusa? Pernah makan tak daging rusa? Sedap tahu daging rusa ni. Ustaz pernah makan itu. Arwah atuk ustaz, dia bagi daging sikit je. Sebab apa dia bagi sikit? Sebab memang daging rusa ni mahal sangat-sangat. Mahal sangat-sangat. Tapi apa awak? Tapi sedap daging rusa ni, lembut je rasa dia. Memang sedap. Tapi yang tak pernah rasa, boleh cuba rasalah. Tapi duit lah, money mahal. Okey dah. Jadi nak cakap kat awak ni tentang kita patut rasa bersyukurlah. Kita ni Allah jadikan Malaysia ni kaya. Jadi selepas Ustaz teruskan pada pengajian kita Sirah tahun 4. Sebelum tu tolong buka buku sirah, muka surat berapa ya awak? Muka surat 62. Sila buka buku sirah. Buka ya awak buku sirah buka. Sebab mungkin Ustaz akan ajar benda dalam slide. Peristiwa pelajaran yang ke-9 ni awak semua nak tahu tak pasal apa ni peristiwa pelajaran yang ke-9 ni? Dia lebih kepada cerita-cerita peristiwa penting yang berlaku pada tahun ke-2 hingga ke-5 Hijrah. Maknanya peristiwa-peristiwa kecil lah. Bukanlah kecil juga, cuma peristiwa. Maknanya kejadian-kejadian yang berlaku masa tahun ke-2 hingga ke-5 Hijrah. Mari tengok tahun ke-2 Hijrah. Panjang kan ayat dia kan? Tak apa, yang ni biar ustaz dia yang baca. Peperangan Bani Qainuqa. Maksudnya itu bukan dah sebut kan peperangan Bani Qainuqa ni. Jadi ustaz bacakan sikit. Peperangan Bani Qainuqa merupakan salah satu Bani Qainuqa. Kita dah baca kan itu kan Yahudi kan. Yahudi kan ada banyak ni, ada banyak jenis, banyak kaum. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraisah, ada Bani Qainuqa dan juga Bani. Siapa ingat? Kena ingat tu. Tak ingat dia? Dia Yahudi ni ada banyak jenis awak.
Dia bukanlah mereka ni ada banyaklah. Macam kita Malaysia ni kan, Malaysia ni ada apa? Ada berapa kaum Malaysia? Ada banyak kaum kan? Malaysia ada Melayu, ada India, ada Cina, ada Iban, ada Kadadan, ada Dufang. Banyak yang pasti banyak sangat. Begitu juga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pun ada juga. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Ustaz tak ingat Quraizah dan satu lagi Bani apa dah. Okay, nanti saya bagi tahulah. Okey, mana di sini Bani Qainuqa merupakan salah satu kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Pekerjaan utama mereka adalah sebagai tukang besi dan membuat berbagai barangan perhiasan. Jadi mereka ni adalah tukang besi dan juga mereka ni mahir membuat berbagai barangan perhiasan. Jadi kepakaran yang dimiliki menjadikan mereka pandai membuat berbagai peralatan senjata perang. Mereka juga merupakan kaum yang sangat berani dan kaum Yahudi pertama melanggar perjanjian Madinah. Kebencian terhadap umat Islam ditunjukkan secara terang-terangan terutama selepas kemenangan tentera Islam dalam peperangan Badar. Mereka telah menyakiti hati orang Islam dengan cara menyebarkan fitnah, mengejek dan mengganggu kaum wanita Islam di pasar. Semua kan dah tahu, semua dah sedia maklum. Orang Yahudi ni macam mana kan? Orang Yahudi ni kita tahulah, kita tengok Palestin pun kita tahu. Orang Yahudi ni memang jahat. Tapi bukan semua yang jahat, tapi kebanyakannya jahat. Kau tahu tak? Orang Yahudi lah orang kaum yang paling banyak membunuh Nabi. Nabi-Nabi ni banyak diutuskan untuk kaum Yahudi, tapi mereka ni semua dibunuh. Innalillahi. Semua kebanyakannya dibunuh. Kalau awak ingat lagi peristiwa Nabi Isa, ingat tak peristiwa Nabi Isa? Siapa yang cuba untuk bunuh Nabi Isa masa tu? Cuba teka. Nabi Isa terpaksa lari daripada kaum dia. Kenapa? Sebab ada kaum yang cuba untuk membunuh dia, bagi dia Nabi Isa. Tapi siapa kaum tersebut? Siapa tahu? Cuba teka nama apa? Yahudi. Pandai. Betul bagai dikata orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia banyak bunuh Nabi awak. Sampai ke Nabi Isa ni Allah angkat ke langit nak selamatkan Nabi Isa. Sebab orang Yahudi ni jahat. Dia sanggup kejar Nabi Isa nak bunuh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa ni ajar benda yang baik saja. Jadi mereka tak nak. Mereka tak nak benda yang baik. Mereka nak terus duduk dalam kesesatan. Mereka nak terus duduk dalam kejahilan. Jadi mereka tak nak. Nabi Isa ni mereka sanggup cari lari untuk bunuh Nabi Isa ni. Tapi Allah selamatkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit. Di akhir zaman nanti Allah akan turunkan Nabi Isa kembali. Nabi Isa akan betulkan segala fahaman Kristian. Jadi sebelum ni orang dah ingat. Orang Kristian sekarang ni kan. Orang Kristian sekarang ni dia duk ingat. Dia duk kata Nabi Isa ni kena salib. Padahal Nabi Isa tak pernah kena salib. Allah yang selamatkan Nabi Isa. Jadi kalau kita tengok salib-salib tu kan. Salib-salib ada patung-patung tu. Ingat dalam hati. Jangan kita pengaruh dengan agama Kristian. Agama Kristian ni sekarang ni sesat. Banyak terpesong. Boleh dikata Nabi Isa itu yang terlancang, yang dekat. Ada kan salib tu kan, ada patung tu kan. Ada patung lagi geraja tu kan, dikata itu Nabi Isa. Na'udzubillah min zalik. Itu bukan Nabi Isa awak. Itu bukan Nabi Isa, itu orang lain. Nabi Isa yang sebenar diangkat oleh Allah di langit. Nanti Allah akan turunkan kembali. Jadi Nabi Isa akan turun kembali ke bumi dan dia akan bunuh Dajjal satu hari nanti. Okey, ingat tu. Jangan salah faham. Kita ada fahaman kita ada ajaran kita yang betul. Ajaran Islam adalah agama yang paling betul. Jangan terpengaruh dengan agama-agama lain. Mereka ni banyak terpesong, banyak salah. Sampaikan mereka kata Nabi Isa itu Tuhan. Astaghfirullahaladzim. Macam mana manusia boleh jadi Tuhan? Manusia tu tetaplah manusia, makan, minum, tidur, buang air besar, buang air kecil. Mana boleh jadi Tuhan ni kan? Kalau macam itulah dia punya cara hidup. Ada ke Tuhan pergi buang air besar? Tak logik kan? Tapi macam itulah orang Kristian. Dia anggap Nabi Isa tu Tuhan dia. Kita ni, kita yakin Allah adalah Tuhan kita sebenar kan? Tak ada Tuhan lain tau. Mereka ni anggap Nabi Isa ni Tuhan. Tapi pada masa yang sama mereka kata Nabi Isa ni disalib. Kita pun terfikir pula
Jadi kata Tuhan, kenapa Tuhan pula kena salib? Pelik kan? Jadi mereka ni orang-orang yang pusing, orang-orang yang pening. Tak boleh tak pelik sikit orang-orang yang pelik. Macam mana mereka ni boleh buat benda yang di luar logika kita kan? Mana ada Tuhan yang kena salib? Nampak sangat Tuhan terlemah kan? Tapi mereka anggap Nabi Isa itu Tuhan. Cuma kita berbalik kepada cerita kita tadi. Jadi yang kejar Nabi Isa itu orang Yahudi lah. Nak katanya Yahudi ni jahat. Seterusnya, apabila keadaan bertambah buruk, Rasulullah SAW telah mengumpulkan mereka serta memberikan nasihat supaya tidak lagi mengganggu orang Islam. Kan kita bagi tahu adik kan, Yahudi ni diganggu orang Islam, sampaikan disanggup-ganggu wanita-wanita di pasar. Jadi mereka ni juga melanggar perjanjian. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi tak terus hukum dia orang. Nabi bagi nasihat dulu. Hello, hai, okay. Macam ni lah Nabi, contohnya Nabi bagi nasihat dulu lah. Okay. Orang Yahudi jangan buat macam ni kat orang Islam, tak baik. Nabi tegur elok-elok dulu lah. Nabi tak terus hukum. Inilah Nabi kita, Nabi yang kita banggakan. Nabi kita ni bersifat lemah lembut, bersifat baik, bertolerasi, berbudi pekerti. Jadi dia ni tak terus judge orang, tak terus hukum orang lah. Bagi nasihat dulu. Nasihat baiklah. Supaya jangan lagi mengganggu orang Islam. Bagi dia juga telah memberikan amaran. Bagi amaran tegaslah. Sekiranya mereka tidak berhenti melakukan kejahatan, segala teguran bagi dia tidak dipatuhi, malahan mereka semakin berani melakukan berbagai ancaman yang lebih keras. Oh ya Allah, padahal Nabi dah bagi nasihat, tapi mereka tetap terus keras hati. Mereka nak juga kacau orang Islam. Jadi apa Nabi buat? Pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah, baginda dan pasukan tenteranya telah pergi menuju ke perkampungan Bani Qainuqa. Setelah mengetahui kedatangan tentera Islam, orang-orang Yahudi Bani Qainuqa telah bersembunyi dalam kubu-kubu yang mereka bina. Tadi berani kacau orang Islam. Dan bila Nabi bawa dengan tentera Nabi nak pergi dekat perkampungan Bani Qainuqa ni, pandai pula mereka bersembunyi dalam kubu-kubu. Takut pula mereka kat Nabi. Awal-awal tadi berani nak kacau Nabi kan? Kacau orang wanita Islam lah, kacau orang Islam lah, ganggu orang Islam lah. Bila Nabi bawa tentera je, pergi ke dekat perkampungan Bani Qainuqa, mereka terus pengecut. Takut sangat mereka ni. Orang kata acah-acah kuat, padahal lembik je, macam anjing yang menyalak kan. Anjing ni menyalak je kuat, tapi bila kita pergi pukul dia, lari dia. Masa itulah perangai orang yang lari di dalam kubu yang mereka bina sendiri. Jadi Rasulullah SAW telah mengarahkan tentera Islam bertindak mengepung kubu mereka selama 15 hari. Semasa kepungan itu timbul perasaan ketakutan di hati mereka, di hati orang-orang Yahudi lah. Akhirnya mereka menyerah kalah dan baginda mengarahkan supaya semua orang Yahudi Bani Qainuqa ditahan serta dirampas segala harta benda mereka. Mereka turut dihalau keluar dari Madinah. Ramai di antara mereka telah berhijrah ke negeri Syam dan ada di antara telah mati di sana. Jadi Nabi dah bagi nasihat elok-elok. Orang Yahudi janganlah kacau orang Islam kan. Dia beritahulah elok-elok. Tapi orang Yahudi tak juga mahu dengar nasihat Nabi. Nak juga kacau orang Islam kan. Akhirnya Nabi bawa tentera Nabi pergi ke perkampungan Bani Qainuqa, kepung selama 15 hari. Jadi orang Yahudi mengaku kalah dan juga dihalau keluar dari Madinah serta dirampas harta benda mereka. Cuba Ustaz tanya, wajar tak, betul tak tindakan Rasulullah SAW? Bukan Mat beritahu. Betul tak? Betul atau salah tindakan Rasulullah? Beritahu antara dua tu jawapan dia. Senyap. Bukan Mat, Ustaz tanya macam ni Ustaz. Betul tak? Betul. Betul ke salah apa yang Nabi buat? Nabi halau mereka. Betul. Betul lah kan? Betul. Kenapa Hanas kata betul? Okey. Kenapa Hanas Safia kata apa yang Nabi buat ni betul? Cuba boleh tak Hana bagi alasan kenapa tindakan Nabi itu benar dan betul?
Dah betul. Sebab takut nanti kaum Yahudi tu buat lagi sekali. Pandai Hana. Hana sangat pandai. Tak, okey, bagus Hana. Hana layak dipuji. Okey, lain pun cuba jadi macam Hana. Ataupun berani-berani buka mic lah. Berani bagi cakap dengan ustaz. Kita belajar ni kena ada dua interaksi lah. Antara awak dengan ustaz. Bagus Hana, betul jawapan Hana. Betul lah Nabi buat macam tu. Nabi halau mereka. Nanti mereka akan kacau Nabi lagi. Mereka akan ganggu lagi orang Islam. Apa yang Nabi buat tu sudah betul. Sedangkan kita tahu sedangkan orang Yahudi ni banyak kali bunuh Nabi mereka sendiri. Jadi tak pelik kan satu hari nanti mereka akan cuba untuk bunuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesan dan iktibar daripada peristiwa peperangan Bani Qainuqa. Yang pertama, Ustaz nak Aisyah senyap je ni. Aisyah sila baca kesan dan iktibar yang pertama. Ada tak? Sila. Mana Ustaz? Baca yang pertama. Kesan dan iktibar. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat meningkat pengaruh pengaruh orang Yahudi. Okey, terima kasih Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menyekat pengaruh orang Yahudi. Okey, bagus. Inilah apa yang Nabi buat itu adalah untuk menyekat pengaruh orang Yahudi lah. Supaya orang Yahudi tak lagi ganggu orang Islam. Jadi pengaruh dia ni tersekat. Jadi orang Yahudi ni tak dapat lagi difitnah orang Islam, tak dapat lagi diganggu, disebarkan fitnah pasal keburukan orang Islam. Jadi Nabi dapat halang benda tu daripada terjadi. Okey, yang kedua, iktibar dan kesan yang kedua, Ustaz minta siapa yang nak baca ni? Firash. Dekat mic Firash, baca yang kedua. Firash ada ke? Ke tengah main game? Ustaz rasa ada Wazif tadi. Mana Wazif Keluar dah Wazif. Okey, Firash baca kesan dan iktibar yang kedua. Wazif tak ada lah Ustaz. Tak ada. Awal-awal dia masuk tadi, dia keluar balik. Okey. Cuba baca kesan yang kedua, kesan dan iktibar yang kedua. Pengaruh umat Islam di Madinah semakin dihormati. Terima kasih Firash. Bagus. Pengaruh umat Islam di Madinah semakin dihormati. Orang Islam ni semakin kuat awak. Bila orang Islam ni telah berhijrah ke Madinah, makin hari makin lama orang Islam makin gagah perkasa dan makin kuat. Pengaruh orang Islam sangat kuat sehingga kan orang-orang Yahudi pun takut dengan orang Islam. Begitu hebatnya orang Islam ni di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Okey, kesan yang ketiga Ustaz minta Uzma silakan baca yang ketiga. Buka mic. Uzma ada ke Uzma? Uzma, buka mic. Uzma. Okey, Uzma tak ada ya kawan-kawan? Okey, Ustaz minta orang lain lah tolong baca. Dina. Uzma, okey Dina. Dina pun dah left. Cepatnya left. Sebab panggil nama dia terus left. Okey, Ustaz tengok siapa dia tengah chat ni. Lah, Uzma lah. Umay. Okey, Umay sila baca kesan yang ketiga. Ustaz tengok dia ada main chat ni. Jadi Ustaz panggil dia lah. Okey, Umay sila baca kesan yang ketiga.
keberanian dan kehebatan tentera Islam terus digeruni. Okey, terima kasih Umay. Betul tu. Keberanian dan kehebatan tentera Islam terus digeruni. Ingat orang Islam ni sangat kuat dan juga hebat. Hebat dan hebat orang Islam ni. Pernah dengar tak cerita Sayyidina Ali? Pedang Sayyidina Ali tu hanya Sayyidina Ali je yang boleh pegang, boleh angkat. Orang lain tak boleh angkat pedang Sayyidina Ali. Di masa cerita apa ni, cerita Thor. Cerita Thor kan dalam Marvel Avenger kan. Kan dalam Marvel Avenger tu kan si Thor je yang boleh angkat dia punya apa ni, tukul tu kan. Dia punya apa ni, senjata apa senjata tungkul. Adalah dia punya senjata dia tu yang macam apa ni, tukul apa tu, ingat nama dia. Macam itulah dalam Thor tu kan, senjata tu Thor yang boleh angkat kan. Dia kurang juga dengan cerita Sayyidina Ali. Dalam cerita sirah ni, sahabat Nabi ni, pedang Sayyidina Ali tu berat. Hanya Ali sahaja yang boleh angkat dan boleh pegang pedang tu. Yang lain tak boleh buat macam tu. Begitu juga dengan Sayyidina Umar. Hebat Sayyidina Umar ni sehingga kan syaitan takut. Syaitan ni tak akan lalu tempat kawasan. Jadi syaitan ni dia tak akan lalu laluan yang Umar jalan. Jadi kalau Umar jalan, dia akan buka laluan, dia tak akan dia akan lari. Dia takut dengan Umar. Itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar ni, dia seorang yang bijak sanalah. Dia ni boleh buat strategi perang. Dia ada cara dia nak kalahkan musuh. Itu Sayyidina Abu Bakar lah. Itu ada kehebatan dia sendiri. Kalau macam mana pula dengan Khalid Al-Walid? Khalid Al-Walid dia adalah pedang Allah kan. Tak pernah kalah kalau dia berperang. Memang selalu menang. Itu kehebatan Khalid Al-Walid. Sebenarnya orang Islam ni boleh jadi hebat macam tu. Bila orang Islam ni beramal dengan Islam, solat, Quran, ibadat, boleh jadi hebat macam tu. Ustaz. Ya. Sayyidina Abu Bakar tu bijak ke? Tak dengar. Apa Hana? Sayyidina Abu Bakar tu bijak ke? Hijab. Sayyidina Umar terbuka hijab. Bukan maksud dia Sayyidina Umar ni terbuka hijab. Cumanya syaitan ni ditakut dengan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni garang kan. Syaitan tak suka. Jadi bila mana Sayyidina Umar ni dia lalu ke mana-mana, dia pergi jalan mana-mana ke, jadi syaitan-syaitan ni dia tak akan dia akan laluan. Dia akan buka jalan lah. Dia tak akan lintas, dia akan buka laluan tu Sayyidina Umar. Dia akan lari. Kalau Sayyidina pergi sini, dia akan lari. Sayyidina Umar pergi sana, dia akan lari. Macam tu lah maknanya. Maknanya syaitan-syaitan ni garang ke? Garang ke? Sayyidina Umar ni garang lah. Sayyidina Umar ni garang. Dia garang dengan kejahatan. Dia ni garang tapi dia baik. Sayyidina Umar ni seorang yang baik. Cuma dia garang lah. Bila orang tu buat salah, dia akan marah, dia akan garang. Bila orang tu buat kesalahan ke, buat dosa ke, Sayyidina Umar akan garang lah. Tapi dia ni sebenarnya baik je. Dia baik. Dia tak kacau orang. Dia tak buat benda yang jahat. Cuma dia jadi garang bila orang-orang buat dosa ataupun dia akan garang dengan musuh-musuh Islam. Memang Sayyidina Umar ni garang. Tapi kena ingat, walaupun dia garang, dia baik dengan isteri dia. Dia buat baik dengan isteri dia, dia buat baik dengan anak dia, dia buat baik dengan orang tua. Dia baik, cuma dia garang bila berlaku kejahatan kan. Bila berlaku kejahatan, kerosakan, sudah kita kena garang kan, kita kena tegas. Mana boleh kita lembut-lembut. Kita apalah dia curi, tak apalah dia curi, biarlah dia curi. Tak boleh macam tu. Umar bukan macam tu. Umar kalau curi salah, Umar akan marah lah. Salah curi ni. Dia tak akan lembut-lembut. Itu Umar, garang Umar tu. Garangnya Umar ni, syaitan pun takut ni. Syaitan pun takut dengan Umar. Kalau Umar lalu mana-mana, syaitan akan lari. Dia akan buka laluan Umar. Dia tak akan mainnya, dia tak akan main daripada depan Umar, dia tak akan main. Kan kita tak nampak ke syaitan kan? Kita tak nampak syaitan buat apa. Jadi macam itulah kisah Umar ni. Jadi itu kehebatan Umar. Okey, kita dah habis kelas awak. Okey.
Tapi ada dua lagi. Jangan terburu-buru membuat sebarang tindakan. Memberikan teguran dan nasihat merupakan sifat terpuji. Yang ni benda yang kita kena ikutlah ni. Gibah ni kan. Kita ni jangan terburu-buru membuat sebarang tindakan. Jangan kita ni terkalut-kalut nak buat tindakan dan keputusan. Yang kedua, kita kena bagi teguran dan nasihat. Itu adalah sifat terpuji lah. Jangan terus marah orang, jangan terus hukum orang. Bagi nasihat dulu. Bagi teguran yang baik dulu. Sebab itu adalah sifat yang terpuji, sifat Nabi. Nabi ni orang buat jahat ni Nabi bagi nasihat dulu. Kalau tak dengar lah, tak dengar juga. Itu baru Nabi pergi langgar mereka. Itu adalah sifat terpuji Nabi kita. Nabi ni dia lembut dengan orang Islam, tapi dengan orang kafir dia keras. Nabi tegas. Itulah kita kena jadi macam Nabi. Okey, itu saja ini kelas kita ini. Okey, semua boleh pegang mic dan kamera baca tasbih kafar. Okey, sekejap. Ya Allah, tak ingat. Ustaz bagi hadiah kat awak ni. Tolong jawab dan bagi hantar gambar kat grup Telegram Latihan awak kena buat surat 34. 34 dan juga 35. Boleh? Okey, boleh pegang mic. Baca tasbih kafar dan suratul Asr. Subhanakallahum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu alaihi wasallam wal asr ila alladhina amanu. Assalamualaikum. Jangan lupa buat latihan besar 4. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam sama-sama. Bye.